Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Selamat datang ke video yang bertajuk Putin Zar Moden Rusia karangan saudara Ahmad Faizal, yang mana buku ni diterbitkan oleh rumah penerbitan The Patriot. Okey, sebelum aku masuk ke intipati ulasan aku teringin nak memberi komen peribadi ataupun interpretasi peribadi terhadap kenapa dinamakan sebagai Zar Moden. Okey, Rusia yang kita kenali hari ini dahulunya merupakan salah satu negara kepada naungan Empayar Soviet. Okey, Empayar Soviet tu sebelum dia lagi ada sesuatu empayar yang dipanggil sebagai Empayar Rusia. Dan Empayar Rusia, maharaja-maharaja yang memerintah empayar tersebut dikenali sebagai Zar. Okey, jadi memandangkan, ialah kita tahu sekarang Rusia mana ada monarki lagi apa semua tu kan. Malah Putin sendiri adalah presiden negara tersebut. Tetapi kenapa dinamakan sebagai Zar? Mungkin barangkali disebabkan oleh berkuasanya beliau terhadap negara tersebut sehingga dipanggil sebagai insan paling berkuasa di dunia. Maka disebabkan itulah penulis meletakkan tajuk sebagai Putin Zar Moden Rusia. Okey, itu je lah interpretasi peribadi aku. Aku tak tahu pun kalau sebetulnya macam mana. Kalau korang tahu, komen dekat bawah. Aku memang teringin nak tahu. Baiklah, seperti biasa, bab yang pertama, buku ni pasal apa? Okey, buku ni mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang figura politik yang bernama Vladimir Vladimirovich Putin dalam menempa arus politik dalam usaha beliau untuk membangunkan negara Rusia. Buku ni ada menceritakan zaman sebelum Vladimir Putin lahir lagi ke dunia. Kalau tak silap, zaman tersebut zaman masa Perang Dunia, masa Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler menyerang Empayar Kesatuan Soviet dalam operasi Barbarossa. Kemudian bermula daripada situ, buku ini menceritakan tentang lahirnya Vladimir Putin sehinggalah beliau membesar dan menjadi pemimpin politik, malah presiden Rusia yang kita kenali hari ini. Senang cerita dari belakang ke depan lah macam biasa. Menariknya pasal buku ni, dia ada menceritakan bagaimana negara Rusia ini berada dalam keadaan yang kacau bilau, terutama sekali selepas kejatuhan Empayar Soviet. Okey, kita tahu kan Empayar Soviet musnah pada tahun 1991 dan daripada situ dia terbentuk kepada 15 buah negara dan salah satunya Ukraine, Rusia, adalah banyak lagi dan yang kita fokus dekat Rusia. Lepas je Empayar Kesatuan Soviet tu musnah, negara Rusia ni memang berada dalam keadaan yang kacau bilau lah. Pemimpin yang presiden pertamanya pun bukanlah presiden yang cekap, malah disebabkan kelemahan kepimpinan Boris Yeltsin, iaitu presiden pertama lah, banyak timbul masalah seperti masalah oligarki ataupun jerung-jerung kapitalis yang memerintah Rusia dengan cara menjadi tangan-tangan gaib yang menentukan hala tuju politik Rusia. Dan dari situ memang diceritakanlah perjalanan Putin ni melalui selok-belok politik yang memang dipenuhi dengan pelbagai dugaan, ancaman dan ranjau berduri, terutama sekali ancaman daripada jerung-jerung kapitalis, orang-orang yang memperoleh manfaat semasa era pemerintahan Boris Yeltsin. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian yang kedua, iaitu laras bahasa buku ini. Okey, aku boleh katakan laras bahasa buku ni dalam kategori yang mudah, dan bagaimana penulis melaporkan kisah-kisah ini kepada kita ni, aku boleh katakan dia taklah baku macam surat khabar tu tau, tapi dalam pada masa yang sama taklah juga terlampau santai seolah-olah kita berborak dengan kawan kan, macam tu. Jadi aku simpulkan mungkin lebih kurang dalam 80% style cara macam surat khabar dan 20% cara macam perbualan. Okey, itu secara keseluruhan. Jadi bila kita baca tu, kita mudah faham, kita mudah tangkap apa yang disampaikan oleh penulis. Dan lagi satu yang paling tak boleh belahnya adalah apabila penulis memasukkan elemen-elemen lawak tau. Aku tak tahulah penulis sengaja ke tak, tapi yang penting bila aku baca buku dia, aku rasa macam adalah babak-babak yang buat aku tergelak bila aku baca ayat-ayat penulis tu. Sekejap, sorry.
Okey, maaf aku boleh tergelak pula. Bila aku ingat je pun aku dah tergelak. Okey, jadi kita nak faham tu mudah. Tapi dalam intipati buku ni, dia ada selitkan pasal hal-hal ekonomi sikit. Yelah, kita fahamkan politik memang tak boleh lari daripada ekonomi. Dalam kita nak tadbir urus sesebuah negara, memang kita tak akan lari daripada elemen ekonomi. Dan masalahnya adalah aku ni tak berapa pandai ekonomi. Dan aku boleh katakan yang aku ni buta ekonomi. Jadi bila penulis cerita pasal defisit, perkembangan negatif atau beberapa terma-terma ekonomi yang lain, aku macam menghadapi sedikit kesukaran lah untuk faham benda macam tu. Dan aku pun sentiasa tertanya-tanya, itu maksudnya apa? Maksudnya elok ke tak elok? Kalau korang ada asas ekonomi yang kukuh ataupun korang memang minat dengan ekonomi, mungkin korang tak ada masalah untuk memahami benda ni. Dan aku tak cakap lah dia 100% ataupun dalam kuantiti yang banyak dia cakap pasal ekonomi. Ada je dia cakap pasal hal-hal lain, tapi bab-bab ekonomi itulah yang aku kurang faham sikit. Macam tu. Okey, seterusnya untuk bab yang ketiga, iaitu apa yang aku dapat daripada buku ni. Okey, aku dapat dua benda secara asasnya daripada buku ni. Yang pertama, dalam arena politik ni, istilah baik dan jahat sangat-sangat kabur. Okey, aku bukan nak sampaikan ajaran sesat. Benda ni memang realiti dan dia dah berlaku dalam dunia kita untuk sejak azali lagi. Okey, kejap Okey, kalau korang dah pernah baca buku Dunia Tanpa Tembok yang pertama dan juga Politik untuk Pemula dan tak kurang juga Sang Penguasa daripada Niccolo Machiavelli, aku rasa mungkin korang faham apa yang aku maksudkan. Dan kalaupun korang tak pernah baca ketiga-tiga buku ni, tapi korang memang seorang yang arif pasal hal-hal ataupun benda biasa dalam dunia politik, korang akan faham apa maksud aku. Malah dalam buku ni pun ada disebutkan sebagai kejahatan yang perlu, iaitu sejenis kejahatan yang digunakan untuk menundukkan kejahatan yang lain. Okey, benda-benda ni dah masuk hal-hal teknikal lah, jadi aku tak berhasrat nak terangkan dengan lebih dalam. Ada penerangan dia yang lebih lanjut, tapi aku tak nak pergi kat tu sebab kalau tak nanti video ni jadi panjang. Jadi aku boleh simpulkan bahawa kejahatan yang dilakukan oleh Vladimir Putin tu adalah kejahatan yang boleh dikatakan sebagai perlu, lagi-lagi dalam beliau menundukkan kapitalis-kapitalis yang jahat. Macam jerung-jerung kapitalis ni memang menindas rakyat tau, dia membawa kesengsaraan kepada rakyat. Disebabkan diorang punya cara pemerintahan itulah rakyat Rusia berada dalam keadaan yang ditekan. Jadi dengan adanya Vladimir Putin, beliau melakukan kejahatan-kejahatan tertentu untuk menundukkan jerung-jerung kapitalis tersebut supaya rakyat boleh bernafas dengan lega lah. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua pula, Presiden Putin ni memang beliau merupakan seorang yang tak sempurna, malah jauh daripada sempurna seperti kita semua ni. Tapi aku boleh katakan bahawa beliau antara orang yang diperlukan dalam arena politik Rusia. Sebab di bawah pemerintahan beliaulah kerajaan Rusia itu kembali menjadi stabil, kembali membangun, kembali mula teratur. Malah tak dinafikan ada muncul masalah-masalah tertentu yang wujud. Tapi pendirian aku adalah aku memilih kerosakan yang kecil berbanding kerosakan yang besar. Sebab kadang-kadang kita memang berhadapan dengan pelbagai jenis pilihan dan kesemua pilihan tu memang pilihan yang membawa masalah. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita pilih pilihan yang masalahnya paling sedikit. Dan dalam konteks ni aku boleh katakan bahawa Putin merupakan pemimpin yang cekap berbanding calon-calon pemimpin yang lainnya. Okey, jadi itu untuk bab yang ketiga. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat, iaitu pengajaran daripada buku ini. Apa yang aku belajar daripada buku ni? Memandangkan negara Rusia ni merupakan negara bekas komunis, jadi memang buku ni tak larilah daripada menyebutkan tentang elemen-elemen ideologi. Dan aku baca dekat muka surat belakang ni, ada wawancara bersama dengan penulis dan aku memang setuju sangat-sangat dengan kenyataan penulis ketika beliau ditanyakan berkenaan dengan ideologi. Beliau berkata tak ada ideologi yang jahat sebab masing-masing ada kualitinya yang tersendiri. Namun apa yang penting adalah ideologi ni mesti mengikut kesesuaian bangsa tersebut, kesesuaian masyarakat tersebut, masyarakat di tempat tu. Ada masyarakat yang memang memerlukan pemerintah yang sedikit keras, sedikit
sedikit autokratik, dan ada masyarakat yang memerlukan pemerintah yang sedikit lunak, macam demokratik begitu. Dia bergantunglah. Yang penting maksud aku kat sini, tak ada satu ideologi yang sesuai untuk dipakai di semua keadaan. Lain tempat, lain keperluan ideologinya, dan itu aku dapat lihatlah daripada buku ni. Dan disebabkan itu jugalah aku boleh katakan betapa hipokritnya mereka ni. Mereka ni dia terlampau nak seratakan semua tempat. Semua tempat dia nak demokrasikan. Padahal demokrasi tu cuma tak lain tak bukan alasan untuk mereka menceroboh negara tersebut, menceroboh, lepas tu curi hasil bumi dan kekayaan-kekayaan tertentu, ataupun eksploitasi negara tersebut demi kepentingan dia sendiri. Jadi jelaslah betapa alasan demokrasi diorang apa semua tu merupakan propaganda je sebenarnya untuk memberikan justifikasi diorang menceroboh negara tersebut. Okey, jadi itu pengajaran pertama yang aku dapat. Pengajaran yang kedua pula adalah berkenaan dengan pengagihan sumber. Okey, sebenarnya dalam dunia ni dia bukan masalah nak dapatkan sumber tau, tapi lebih kepada masalah nak mengagih-agihkan sumber. Ada orang yang tamak, dia nak banyak, jadi sampai ke tahap dia membuat penindasan terhadap golongan-golongan lemah supaya dia boleh kaut lebih banyak sumber untuk diri dia sendiri. Walhal kalaulah sumber tu diagihkan dengan betul, diagihkan dengan adil, nescaya tak ada orang yang kesusahan. Okey, benda ni lebih kurang macam apa yang Mahatma Gandhi cakapkan tu lah. Dia macam bunyinya kalau tak silap apa ni, the world is enough for everyone's need, but it will never be enough for everyone's greed. Macam setiap orang ada ketamakan yang tersendiri, dan disebabkan ketamakan inilah adanya golongan-golongan yang tertindas. Okey, aku cakap macam tu sebab dalam buku ni memang dia menceritakan satu budaya kronisme yang teruk, ataupun budaya kronisme yang begitu kritikal lah dalam masyarakat Rusia, terutamanya dalam bab-bab bahagian kerajaan atau pentadbiran, tadbir urus negaranya. Dan disebabkan itulah tak hairan kalau prestasi negara Rusia terutamanya zaman pasca kejatuhan Kesatuan Soviet mengalami berbagai jenis masalah. Sebab rasuah ataupun budaya kronisme ni memang menjatuhkan negara lah, dan itu hakikatnya. Dan dekat situlah dia cerita bagaimana Putin berhadapan dengan budaya kronisme yang kronik ni, dan ialah macam mana beliau uruskan. Semua tu ada diceritakan dalam buku ni. Okey, jadi itulah saja untuk resensi buku kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Tekan juga butang loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas video baru daripada aku, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.